Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Untuk hari ini, saya nak buat satu perkongsian tutorial buat guru-guru di mana hari ini kita akan nak membina satu pelatihan mengisi tempat kosong dengan cara yang sangat mudah menggunakan Google Docs sahaja. Okay, hanya menggunakan Google Docs dan melalui Google Docs kita akan membina satu latihan mengisi tempat kosong. Okey, nak tahu bagaimana cara untuk kita nak membina latihan mengisi tempat kosong menggunakan Google Docs? Jom bersama saya selepas ini. Okey, untuk kita membina satu latihan, latihan mengisi tempat kosong, menggunakan Google Docs ini kita perlu add-ons aplikasi, satu aplikasi yang boleh kita add-ons masuk ke dalam Google Docs ini. Okey, bagaimana cara kita nak install aplikasi tersebut? Okey, boleh perhatikan kepada paparan. Okey, di sini kalau kita perhatikan di bahagian Google Docs ini, sebelum itu kalau kita nak ke Google Docs, mungkin bagi yang tak tahu, kita boleh pergi kepada, kita type sahaja docs.google.com, dia akan terus bawa kita masuk kepada Google Docs ataupun docs.new. Dan dia akan bawa terus masuk ke dalam Google Docs ini. Dan ini adalah paparan untuk Google Docs. Kita perhatikan menu-menu di atas ini ada add-ons. Jadi kita akan menggunakan menu add-ons dekat sini. Dan dekat sini kita perlu install satu aplikasi yang dinamakan Close It. Ini saya dah install. Macam mana kita nak install aplikasi itu? Katakanlah kita nak install, kita pergi kepada Get Add-ons. Get Add-ons. Kemudian dekat sini untuk Get Add-on itu dia akan bawa kepada Google Workspace Marketplace. Di sini kita search apps kita. App itu adalah Close It, C-L-O-Z-E-I-T. Close It dan dia akan pergi kepada apps tersebut. Klik pada apps dan kita install. Kemudian kita just klik pada continue. Just allow sahaja. Maka dia akan install. Dah install lah ni. So done. Alright. So, kita nak menggunakan add-on ini, kita perlu ada artikel lah, apa-apalah, nota ke, artikel ke yang kita nak nak adjust, kita nak kosongkan tempat dia supaya dia menjadi satu latihan mengisi tempat kosong. So, dekat sini saya bagi satu contoh yang telah saya ambil daripada artikel berkenaan dengan COVID-19. So, sekarang kita nak menggunakan menu ataupun aplikasi add-ons di dalam Google Docs ini. First sekali untuk menggunakan aplikasi Close It ini dia ada dua cara. Kalau kita perhatikan dekat add-ons, kita klik pada add-ons, kita pergi kepada Close It dan kita klik kepada Start. Di sini ada dua cara, sama ada selected text itu kita menggunakan highlight ataupun kita underline. Sebenarnya saya tak menggalakkan menggunakan highlight sebab kadang-kadang menggunakan menu highlight itu kadang-kadang dia tak menjadi. Dia tak menjadi, dia kadang-kadang dia terpadam habis semua. Tapi untuk underline biasanya tak ada masalah. Jadi kita akan gunakan underline dahulu, barulah kita akan pergi kepada highlight. So untuk underline kita kena pastikan apakah perkataan-perkataan yang kita nak hitamkan. Maksudnya kita nak kosongkan. Contohnya di sini saya nak kosongkan corona. So saya underline bahagian corona. Kemudian apa lagi? Mungkin Wuhan. So kita underline. Dan mungkin juga lagi kita ambil simptom demam. Kita underline. Dan juga sukar bernafas. Kita underline. Ini adalah beberapa contoh lah. Jadi ada katakanlah ada 4 dekat sini. Jadi kita nak hitamkan, nak kosongkan tempat bagi keempat-empat ini. Kita dah underline. Jadi kita dah pilih dekat bahagian Close It ini, underline. Kemudian kita ada dua option. Pertama, untuk simple, fully blank. Simple maksudnya semua kita kosongkan, mana sahaja yang kita gariskan itu kita kosongkan terus. Ataupun kita buat menggunakan with hints, iaitu ada hints di mana all selected words are fully blank except its first letter. Perkataan yang pertama sahaja, huruf yang pertama sahaja yang akan ada di dalam tempat kosong itu. So ada hint lah maksudnya. So sekarang kita akan menggunakan yang pertama dahulu, kita fully blank. So kita create worksheet with word bank.
klik. Dan kita boleh nampak terus dia akan kosongkan. Jadi di manakah pilihan-pilihan jawapan? Okey, pilihan jawapan ada di bahagian bawah di word bank ni. Okey, jadi sangat mudah. Nampak dia dah tersusun dengan teratur 1, 2, 3, 4 pilihan jawapan. Okey, jadi kita hanya pilih sahaja jawapan dan jawapan ini tidak tersusun dengan teratur. Okey, dia akan jadi lebih mudah lah. Maksudnya kita tak perlu buat satu persatu. Kalau biasanya kalau manual kita kena kosong satu-satu kita tarik balik kan. Okey, yang ini secara mudah sahaja. Ataupun kita boleh menggunakan tadi hints and word bank. Okey, so saya back balik. Okey, kalau kita menggunakan with hints and word bank, so klik sahaja. Okay, dan kita perhatikan nampak ada hints dekat di depan C. Okay, ada huruf-huruf yang pertama dibiarkan dekat situ. Dan untuk pilihan jawapan ada di bahagian bawah juga. Okay, corona, Wuhan, demam, bernafas. Okay, kat sini dah ada dah pilihan-pilihan jawapan dia di bahagian bawah. Okay, kalaulah kita nak menggunakan menu untuk highlight. Okay, kita tengok boleh ataupun tidak. Okay, so saya back balik. Dan saya back balik untuk bahagian ni dan kita nak buat highlight. Mungkin kita cuba satu persatu. Okay, sebab saya pernah cuba banyak-banyak juga. Cuba dua lah. Okay, tengok jadi ataupun tak. Kadang-kadang tu dia tak menjadi. Okay, so kita ambil highlight dan pilih highlight dan create worksheet with word bank. Okay, nampak? Okay, kadang-kadang dia tak menjadi. Dia padam habis semua. Okay, itu masalah lah. Kita mungkin susah sikit lah kalau kita nak menggunakan menu untuk highlight ini. Jadi kita boleh gunakan pilihan yang kedua iaitu underline sahaja. Even kalau kita guna satu persatu macam ni pun tak semestinya dia akan menjadi. Okay, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Jadi untuk tidak, nampak tak menjadi juga. Jadi kadang-kadang tu mungkin disebabkan oleh artikel tu, jenis artikel ataupun tulisan yang kita gunakan. Okay, mungkin mengelirukan ke apa. Tapi setakat ni untuk underline tak ada masalah bagi kita untuk kita nak membina latihan mengisi tempat kosong. Okay, itu sahaja untuk perkongsian hari ini. Okay, jika ada apa-apa masalah ataupun pertanyaan yang ingin ditanya, boleh diajukan di ruangan komen di bahagian YouTube. Okay, di bawah ini. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Okay, diharap agar perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada guru-guru. Okay, jumpa lagi dalam perkongsian tutorial yang akan datang. Bye!